Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukri Nabil dari Sekolah Menengah Sains Selangor. Dan hari ini saya akan ceritakan kepada anda tentang perspektif ekonomi negara. Dari segi kesan COVID-19 ini terhadap ekonomi negara. Baiklah, pertama saya akan ceritakan tentang kesan yang berlaku terhadap ekonomi negara kita disebabkan pandemik ini. Kedua, usaha kerajaan untuk stabilkan balik ekonomi kita dan apa peranan kita sebagai rakyat. Baiklah, kesan PKP ini terhadap ekonomi negara bermula 18 April yang lalu. Menurut Bank Dunia, KDNK negara Malaysia telah berkurang sebanyak 0.1% kepada 46%. Dan jadi apa KDNK itu sebenarnya? KDNK ini adalah merupakan satu nilai ukuran yang digunakan untuk menentukan keadaan ekonomi sesuatu negara. Jadi lebih tinggi KDNK sesuatu negara itu, lagi stabil ekonomi dia. Negara-negara yang mempunyai KDNK yang tinggi biasanya negara-negara berkuasa besar seperti Amerika Syarikat dan juga China. Dan Malaysia pada hari ini merupakan salah satu negara yang berkaitan dengan rantaian makanan global, rantaian bekalan global. Jadi banyak barang yang negara kita eksport ke luar negara. Dan disebabkan pandemik COVID-19 ini, rantaian perdagangan kita telah terputus, kemerosotan perdagangan telah berlaku dan krisis ini telah sama dengan tahap krisis keuangan global yang berlaku pada tahun 2008-2009. Dan baru-baru ini, Bank Negara telah membuat unjuran ataupun prediction anggaran tentang KDNK negara cuma bertambah daripada negatif 2% kepada 0.5% berbanding 4.3% pada tahun lepas. Itu itu masalah pada hari ini. Dan kesan pandemik ini telah menyebabkan kemerosotan dari segi industri makanan, minuman negara kita, perkhidmatan, pembuatan dan juga pembinaan. Dan satu berita baik, menurut International Monetary Fund, KDNK negara Malaysia boleh bertambah kepada 9% peningkatan pada tahun 2021, lebih tinggi daripada Fitch Ratings iaitu 5.8%. Itu satu berita baik. Tapi kita perlu berusaha ke arah tersebut. Dan pada hari ini mungkin ramai dah tahu tentang bantuan yang kerajaan dah berikan kepada rakyat. Dari segi Perhatian Nasional, kepada frontliner, kepada rakyat biasa ada, kepada student, kepada mereka yang menyewa, kepada penjawat awam, kepada pesara kerajaan dan juga pekerja yang terjejas. Jadi disebabkan suntikan yang berterusan oleh kerajaan ini, ekonomi negara telah menyusut. Jadi disebabkan kemerosotan ekonomi negara ini, kerajaan perlu lakukan satu langkah untuk kita naikkan semula ekonomi negara. Jadi ini yang perlu anda semua untuk faham. Untuk mengatasi masalah ekonomi ini, kerajaan telah ambil keputusan untuk laksanakan PKPB. PKPB adalah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang bermula 4 Mei yang lalu. Sebenarnya, PKPB ini merupakan satu langkah yang kritikal dan juga cabaran untuk negara dalam melaksanakannya. Kerana apa? Sebab kita masih lagi mementingkan soal kesihatan dan juga keselamatan rakyat. Namun, ekonomi kita perlu juga untuk dikekalkan. Sebab kalau ekonomi kita merosot, apa yang kita nak bagi kat rakyat disebabkan rakyat berkurung lagi. Jadi, menurut Perdana Menteri pada hari ini, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Malaysia kini telah rugi sebanyak 2.4 bilion ringgit setiap hari. Dan jumlah kerugian yang ditanggung adalah sebanyak 63 bilion buat masa kini. Dan kalau PKPB ini tidak dilaksanakan, makna kata PKP ini masih lagi dijalankan. Kita masih lagi berkurung dalam rumah dan tidak boleh bekerja. Maka kita akan tanggung kerugian sebanyak 35 bilion ringgit Malaysia lagi. Menjadikan jumlah kerugian yang Malaysia tanggung pada hari ini adalah sebanyak 98 bilion, maafkan saya. Jadi memang betul, kerajaan dah bagi suntikan ekonomi kepada rakyat. Tetapi sampai bila untuk kita terus bagi bantuan ekonomi ini? Sebab lambat laun akan kontang juga, Jan. Jadi, sebab itulah kita laksanakan PKPB ini. PKPB ini memberi kelonggaran untuk sebahagian sektor ekonomi untuk beroperasi semula bagi menggerak dan memulihkan rantaian aktiviti ekonomi domestik negara kita. Jadi banyak kesan positif yang dapat kita peroleh, seperti sektor-sektor yang terjejas disebabkan pandemik ini boleh beroperasi semula, seperti borong dan runcit, masakan makanan minuman dan juga logistik. Dan lambat laun dari kesan PKPB ini sebenarnya akan menyebabkan aliran transaksi akan jadi lebih besar, di mana rakyat mampu untuk berbelanja dalam keadaan negara pada hari ini. Dan isu dia wujud pada hari ini, iaitu kebimbangan rakyat tentang pelaksanaan PKPB ini disebabkan kita masih lagi belum menang dalam melawan pandemik COVID-19 ini. Jadi,
apa sebenarnya yang perlu kita kupas dalam isu ini. Jadi apa yang kita boleh ambil, apa yang kita boleh fikirkan adalah kita tidak boleh untuk terus bimbang. Sebab sekarang kita cuma ada dua je pilihan. Pertama, pasrah dan menyerah. Kedua, bangkit untuk lawan coronavirus ini. Baiklah, beberapa prediction dilakukan. Kalau kita pasrah dan menyerah, macam kita terus untuk lockdown dalam rumah, krisis ekonomi yang berlaku ini akan melumpuhkan sistem ekonomi, sosial, pendidikan dan juga kestabilan politik negara kita Malaysia. Dan juga kesempitan hidup yang berlaku terhadap rakyat akan menyebabkan rakyat terdesak memerlukan wang. Jadi mereka akan melakukan apa-apa sahaja dan menjurus kepada masalah sosial dan juga jenayah. Itu masalah kalau kita terus lakukan lockdown dekat negara kita. Dan yang pilihan kedua, kita bangkit lawan coronavirus ini, iaitu PKPB ini. Kita cuba untuk naikkan semula ekonomi kita, di mana kita soal kesihatan dan juga keselamatan ini bukan lagi satu keutamaan. Kita masih lagi jaga, tapi ini bukan satu keutamaan sebab kita perlu untuk naikkan ekonomi kita, perlu untuk pergi bekerja, perlu untuk bantu kerajaan, perlu untuk bantu negara. Jadi, melalui PKPB ini, beberapa sektor digerakkan semula demi menjalankan semula aliran keuangan negara supaya boleh membantu kerajaan dalam memberi bantuan kepada rakyat. Itu yang rakyat semua kena faham. Sebab kerajaan bukan sewenang-wenangnya laksanakan PKPB ini untuk menunjukkan bahawa kita sudah boleh berselesa. Tapi sebenarnya ialah satu langkah untuk kita pulihkan ekonomi negara kita. Dan itulah tugas rakyat negara kita untuk terus jaga keselamatan dan juga kebersihan di samping berusaha untuk bantu kerajaan meningkatkan ekonomi negara. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.